Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidni 'ilman nafi'a wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain kita. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hidayatus Sabyan, menceritakan tentang solat lah, hukum fiqh lah. Okey, baik. Hari itu kita dah cerita martabat mengetahui masa waktu tu ada 3 martabat. Pertama, ketahui masa waktu tu dengan sendiri. Kemudian yang kedua, kita ketahui dengan masa waktu tu dengan ijtihad. Dan yang ketiga, kita mengetahui dengan taklid. Orang yang mampu untuk berijtihad, dia tidak boleh taklid. Orang yang hanya tidak mampu berijtihad, mesti dia taklid, kan? Jadi bersalahan ijtihad iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masa waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, maka iaitu harus ijtihad, dan jika tiada wajib ijtihad. Kalau tak mampu, maka wajib dia berijtihad tentang masuk waktu tu. Kena ijtihad, kena memutuskan, kena ijtihad lah nak, kan? Kita tentukan masuk waktu tu. Kita aku rasa ni dah masuk waktu lah, kan? Rasa ni bukannya syak lah. Kalau syak tak boleh lagi, dia mesti zan. Zan ni maksudnya 70% yakin, kan? Walaupun belum sampai 100%, tapi 70% yakin tu dah kira zan. Jadi dah boleh lah semayang, kan? Kalau kita buka puasa, dah boleh lah buka puasa, kan? Inilah pada hak orang yang melihat. Jadi yang cerita semua tadi itu tentang yang semua tadi dan yang dulu, yang kelas yang dulu, kan? Kita cerita ini semua untuk orang yang boleh melihat. Untuk orang yang mata dia tak buta lah dengan ceritanya, kan? Kata pengarang, adapun orang yang buta, maka harus baginya taklid orang yang mujtahid. Jadi orang buta harus boleh dia taklid pada orang yang mujtahid, kan? Pada orang yang buat keputusan lah, kan? Orang yang berijtihad. Mujtahid ni orang yang berijtihad. Jadi orang buta ni harus dia boleh nak ikut orang yang berijtihad. Jika kuasa ia atas ijtihad sekalipun, walaupun dia berkuasa untuk ijtihad sekalipun, tapi tak wajib lah bagi dia untuk ijtihad. Dia boleh ikut orang yang mujtahid sebab dia buta, kan? Tapi kalau dia nak ijtihad sendiri juga, boleh, tak ada masalah, kan? Cuma nak melihat jam tak boleh lah, kan? Melihat jam tak boleh lah. Maka jika sembahyang ia pada hal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3 perkara yang tersebut itu, maka iaitu tiada sah sembahyangnya. Jadi kalau siapa yang sembahyang dengan tidak mengetahui masuk waktu dengan 3 martabat ni tadi, maka sembahyang itu tidak sah. Sebab syarat sah sembahyang adalah masuk waktu, yakin ataupun zan masuk waktu. Tak sah lah sembahyang. Bila tak sah sembahyang ni macam tak sembahyang lah, kena sembahyang lain lah, kan? Jika berbetulan dengan waktunya sekalipun, walaupun dia sembahyang tu dah dalam waktu dah sembahyang, tapi dia tak yakin dan dia tak ikut martabat yang 3 tu, yang kita cerita tu. Nak tahu apa yang 3 tu, tengok video yang sebelum ni lah, kan? Video yang sebelum ni, tengok tarikh hari Senin, kan? Hari Senin kita bincang tentang fiqh, kan? Jadi tengok tarikh lah, kan? Video yang sebelumnya, fiqh sebelum ni lah, kan? Okey, baik. Jadi dia kata, walaupun berbetulan dengan waktunya sekalipun, walaupun dah masuk waktu masa tu, itu pun tidak dikira. Dan jika sembahyang ia dengan ijtihad pada waktu atau dengan taklid orang yang mujtahid, maka nyata tersalahnya kemudian daripada sembahyangnya, nescaya jadi ia sunat mutlak. Jadi kalau dia dah ijtihad, kemudian dia ataupun dia dah taklid, kan? Kata masuk waktu, tiba-tiba orang yang dia taklid tu ataupun ijtihad dia tu ternyata salah, tak masuk lagi waktu. Dia ijtihad kata masuk waktu, kemudian ataupun dia ikut orang lain, orang tu kata masuk dah waktu, jadi dia pun sembahyang. Tiba-tiba lepas sembahyang rupanya tak masuk waktu lagi, kan?
Bila tak masuk waktu lagi, apa yang dia nak buat? Sembahyang itu sah, tetapi hanya jadi sunat mutlak saja. Tak jadi lah. Kalau sembahyang zuhur, tak jadilah sembahyang zuhur. Kalau sembahyang maghrib, tak jadilah sembahyang maghrib. Jadi sunat mutlak. Maksudnya kena sembahyang lain lah. Kena sembahyang lain, kan? Jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu sembahyang, dan jika ada ia, maka jatuh ia daripadanya. Jadi kalau dia sedar tersalah tu, sebelum masuk waktu lagi dia dah sembahyang, kan? Belum masuk waktu lagi dia dah sembahyang, tiba-tiba bila dah habis waktu baru dia perasan, oi, rupanya aku sembahyang tadi bukan dalam waktu, kan? Maka jatuhlah daripadanya, bukan jatuh daripada kewajipan tu, jatuh sembahyang pada waktu tu, kena sembahyang juga, tapi jadi sembahyang qadha lah, tak jadi sembahyang duha, tak jadilah sembahyang mutlak. Kemudian sembahyang tu kena qadha, tak kira dia sembahyang dalam waktu, tak kira sembahyang tu, kan? Jadi tu kena tengok betul-betul, kena pastikan betul masuk waktu. Tapi kita di Malaysia ni senang lah, kan? Sebab sana sini azan, sekarang ada app dan sebagainya. Kalau boleh salah lagi, wallahu alam, tak nak kata lah, kan? Jadi kena pastikan betul-betul. Okey, jadi habis tu cerita tentang martabat masuk waktu. Jadi kena masuk waktu, yakin masuk waktu ni syarat sah. Syarat sah sembahyang, dia tak cerita lagi syarat sah kat sini, tapi kena syarat sah sembahyang ni mesti masuk waktu, baru boleh kita sembahyang. Dan sembahyang sunat pun sama. Sembahyang sunat mana? Sembahyang sunat yang ada ketentuan waktu. Ada sembahyang sunat, ada yang tak ada waktu. Ada sembahyang yang ada waktu. Yang ada waktu kena pastikan dulu masuk waktu. Okey, baik. Kalau tidak jadi sunat mutlak. Sembahyang sunat tak apa, tak kena qadha, kan? Tapi sembahyang fardu ni kena qadha, sebab itu hak Allah Taala, ya. Okey, baik. Faslun, ini satu fasal, ini satu ceraian yang lain. Nak cerita benda lain lah ni, kan? Habis dah tadi. Ni nak cerita yang lain pula, kan? Bermula menghadap ain kiblat, iaitu 4 martabat. Menghadap ain kiblat iaitu 4 martabat. Menghadap kiblat. Tadi antara syarat dia ialah yakin masuk waktu. Tapi ni nak cerita pula menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang juga adalah menghadap kiblat. Mesti solat itu mesti menghadap kiblat, terutamanya solat yang wajib. Jadi dia kata ada 4 martabat. Ada 4 peringkat menghadap kiblat ni. Pertamanya, mengetahui ia akan kiblat dengan yakin. Tahu kiblat tu dengan yakin. Nentukan kiblat tu, arah tu dengan yakin. Dengan ada beberapa alamat lah. Artinya dengan sendirinya, menentukan arah kiblat tu dengan sendirinya, iaitu macam mana kata dengan sendirinya tu menentukan arah kiblat tu, iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah. Pertama sekali mestilah yang paling yakin sekali, kan? Mana paling yakin? Kiblat ni kat mana? Menghadap ke arah Kaabah, kan? Bila menghadap ke arah Kaabah tu, nampak Kaabah depan mata, lagi yakin lah, kan? Jadi orang di Mekah lah kata cerita ni, kan? Orang yang di Masjidil Haram lah, kan? Dia nampak Kaabah. Melihat ia akan Kaabah, atau disentuh akan dia, ataupun dia sentuh, dia tengok ataupun dia sentuh Kaabah. Sentuh ni lagi yakin lah, kan? Sebab dekat lah kalau boleh sentuh tu, kan? Dengan anggotanya, dengan anggota badan, boleh sentuh dengan tangan ke, dengan kaki ke, dengan kepala ke, tak kira lah, kan? Boleh disentuh, kan? Itu yang pertama, mesti dengan yakin. Dengan yakin, iaitu dengan melihat sendiri. Itu martabat yang pertama. Kemudian yang keduanya dengan mendengar khabar orang kepercayaan yang mengetahui ia kiblat dengan sendirinya. Ni yang martabat yang kedua, orang yang tahu arah kiblat tu dengan dengar orang yang melihat tadi, kan? Dengan dengar orang yang martabat pertama tadi, kan? Dia tahu macam tu, ikut orang yang pertama tadi. Okey, kemudian yang ketiga, dengan ijtihad ia akan kiblat. Yang tadi yang ikut orang yang tengok, memang tengok Kaabah, kan? Ikut orang yang tengok Kaabah. Yang ketiga ni iaitu orang yang ijtihad ia akan kiblat. Maksudnya dia tak nampak, kan? Dia tak nampak Kaabah tapi dia ijtihad. Ni kita kat sini ni, kat Malaysia ni ijtihad lah, kan? Ijtihad kita. Ni adalah arah kiblat. Tak kira lah guna alat kompas semua, kan? Guna alat kompas semua, itu adalah nak menguatkan lagi kita punya ijtihad. Okey. Yang keempatnya, itu yang ketiga, kita ijtihad sendiri. Kita sendiri yang ambil kompas, kita sendiri yang ukur sendiri ke mana arah
arah kiblat, kan? Kemudian itu martabat yang ketiga. Martabat yang keempat, dengan mengikut ia akan orang yang mujtahid. Ikut akan orang yang mujtahid, ikut orang yang berijtihad. Orang lain yang tolong cari arah kiblat, kita ikut orang tu, kan? Tu martabat yang keempat lah. Itu untuk arah kiblat lah. Maka tiap-tiap satu daripada yang empat ini dengan tertib. Artinya tiada sah berpindah kepada barang yang kemudiannya, melainkan apabila lemah ia daripada dahulu daripadanya. Jadi tertib yang kita cerita, susunan yang kita cerita tadi, yang martabat pertama orang yang sentuh, kemudian martabat yang kedua orang yang jumpa orang yang sentuh, kan? Orang yang sentuh Kaabah, yang tahu arah Kaabah. Kemudian yang ketiga baru orang yang ijtihad, kemudian yang keempat orang yang taklid, mesti mengikut susunan tu. Kalau kita orang yang boleh tengok Kaabah, mesti tengok Kaabah. Kalau tak boleh, baru kita boleh ikut orang yang tengok Kaabah kat mana, kan? Kemudian kalau tak boleh yang tu, barulah kita boleh dengan yang ketiga, iaitu ijtihad. Kemudian kalau tak boleh juga dengan ijtihad, barulah ambil yang keempat. Kalau kita boleh ijtihad, kita mesti ijtihad sendiri, kan? Baru boleh. Kalau tak mampu ijtihad, barulah kita boleh ikut orang lain, kan? Jadi mesti ikut turutan yang cerita tadilah, mengikut kitab ni lah, mengikut kitab ni. Tu ustaz, saya tak pernah dengar apa ni. Memanglah tu kitab lain, ni kitab ni, kan? Dan barang siapa sembahyang ia dengan ijtihad, ia pada kiblat, maka nyata tersalah dengan yakin. Jadi siapa-siapa tadi dah cerita kiblat, kan? Tiba-tiba dia sembahyang, kemudian nyata kata tersalah dia dengan ijtihad tu salah, kiblat tu salah, kan? Dengan yakin, tahu dengan yakin, maka hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya padahal wajib. Jadi wajib dia mengulang sembahyang dia semula kalau nyata kiblatnya tersalah. Walau dalam masjid sekalipun, kan? Masuk masjid, tengok orang tolak ke belakang, kita pun tolak ke belakang sembahyang, padahal mimbar duduk ke belakang depan ni, kan? Salah tengok kiblat, kan? Jadi kena sembahyang semula, wajib mengulangi sembahyang tu balik. Sembahyang tu jadi sembahyang sunat ke tak? Yang tadi awal tadi jadi sembahyang sunat, kan? Yang menentukan masa waktu. Masa waktu ni maksud kita menghadap kiblat yang betul. Jadi sebab tu jadi sembahyang sunat. Yang ni sembahyang sunat pun kena menghadap kiblat juga. Kalau tak menghadap kiblat, tak sah. Jadi tak sah lah, sembahyang tu tak sah lah. Tak jadi sembahyang sunat pun tak lah, kan? Jadi buat sajalah, kan? Kemudian kata pengarang, fasal bermula menutup aurat itu dengan sesuatu yang suci. Wallahu alam. Assalamualaikum.